ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat semua hari ini? Alhamdulillah. Yang lain pergi mana? Syahid. Masya Allah. Nasib baik Ustazah tak syahid. No, Ustazah tak boleh syahid. Okey, hari ni, sorry saya lambat hujan ya, tadi kan dapat grab lambat, susah sikit. Okey, hari ni kita nak mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? 479. Okey, baik. 479. Last week bincang tentang apa? Ingat tak? Minggu lepas bincang tentang apa, ingat tak? Apa dia Kak Zah? Kuat sikit Kak Zah. Kak Zah dah makan belum? Ada jualan tak kat situ? Oh tak ada, patutlah. Selalu boleh epok-epok, makan epok-epok kan. Dah cuti sekolah Tadi dengar suara budak-budak tu. Ada apa? Cuma jualan tak ada. Saya rasa dah cuti sekolah. Kita tak cuti lagi, next week cuti lah. Okay. Last week ni tentang apa? Siapa ingat? Angkat tangan. Ingat tak? Ingat, okey Kak Zah. Perbezaan antara hadis riwayat Imam Abu Hurairah dan juga riwayat Abu Hurairah dan juga Anas radhiyallahu an. Okey, apa perbezaannya Kak Zah? Abu Hurairah direct. Oh. Abu Hurairah direct hadisnya. Okey. Ibn Umar. Tadi kata Anas. Mana satu? Ibn Umar ke Anas? Dua-dua sama. Betul Kak Syah? Ketawa pula dia. Betul Kak Syah? Betul tak? Similar between Anas and Ibn Umar. Okay. Akan-akan like that. Okay lah, like that lah. It's okay lah. Boleh diterima lah. Malu? Kenapa malu? Takut salah jawab? Jangan takut lah. Tak ada apa. Kata belajar. Masa saya belajar pun macam tu juga. Kan? Salah, ustaz tanya, salah jawab. Tapi tak malulah, suka. Ustaz tak marah pun. Ustaz tak marah. Ustaz betulkan. Kalau salah kita betulkan. Ya biar salah sekarang tau. Jangan salah nanti dah kat luar. Dah berbual dengan orang salah. Tu lagi malu. Salah rupanya aku cakap. Itu yang lagi susah kan. Dia biar salah dalam kelas. Dalam kelas Sazah ada, Sazah boleh betulkan. Okey baik, kita teruskan di sini ya. Muka surat 479. Aku berkata, aku siapa di sini? Imam An-Nawawi. Okey. Jadi aku berkata, maknanya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dia ceritakan di sinilah, dia syarahkan hadis ini. Telah ditetapkan pada jalur hadis ketiga yang disebutkan di dalam kitab ini dari riwayat Abu Hurairah. Dalam kitab kita, riwayat Abu Hurairah dia ada banyak. Jadi sekarang Imam An-Nawawi dia nak fokus pada jalur yang ketiga, iaitu hadis yang ketiga dalam periwayatan untuk bab ini, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan beriman kepada aku serta kepada perkara yang telah aku bawa. Di situ ya, sila gariskan ya, kepada perkara yang aku bawa. Jadi ada penambahan lafaz di sana di mana Nabi SAW bukan sahaja menyebut tentang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah,
Tetapi Nabi juga menyebutkan tentang beriman kepada Nabi, kepada aku serta kepada perkara yang aku bawa. Apabila mereka telah melakukan hal itu, iaitu ketiga-tiga perkara itu tadi, maka darah dan harta mereka telah terjaga, tertinggal belakang situ. Tambahkan di sana, maka darah dan harta mereka telah terjaga dariku, kecuali dengan haknya. Di dalam istidlal maksudnya pendalilan. Kita gunakan hadis ini sebagai dalil, sebagai bukti. Jadi di sini Abu Bakar ketika dia mengeluarkan dalil untuk membantah apa yang Umar radhiyallahu anhuma sebutkan, terdapat dalil bahawa mereka berdua tidak menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diriwayatkan oleh Ibn Umar, Anas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Umar radhiyallahu an dia datang jumpa dengan Abu Bakar dan dia beritahu kepada Abu Bakar tentang tindakan dia hendak memerangi golongan yang tidak membayar zakat tu. Jadi Abu Bakar dia keluarkan kenyataan tidak menggunakan hadis di mana yang digunakan oleh Ibn Umar, Anas dan juga Abu Hurairah. Dia tak gunakan tiga riwayat yang dikeluarkan oleh mereka bertiga ini. Baik, seakan-akan kita lihat di sini, mereka bertiga telah mendengar tambahan-tambahan yang terdapat di dalam riwayat-riwayat mereka di dalam majlis yang berbeza. Jadi maknanya kita nampak di sini, bila Ibn Umar, Anas, Abu Hurairah, mereka mengeluarkan hadisnya sama tau, tapi hujung dia beza-beza kan? Okay, bila mereka mengeluarkan penambahan-penambahan lafaz yang berbeza, kita dapati seolah-olah mereka ini dengar hadis Nabi ini daripada tempat ataupun majlis-majlis Nabi yang berbeza. Maknanya kelas-kelas yang berbeza. Kita lihat begitu. Sebab itu di sana, Abu Bakar, dia seolah-olah tak pernah dengar hadis ini. Sama juga dengan Umar. Kalau Umar, dia pernah dengar apa yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Anas, Abu Hurairah, pasti dia takkan menolak tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Baik, kita lihat di sini. Hal ini dikarenakan jika Umar radhiyallahu an telah mendengarnya. Ni Imam An-Nawawi ceritakan kepada kita. Kalau Umar dia dah dengar hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Anas dan juga siapa tadi Abu Hurairah. Kita dapati bahawa dia tidak akan menyelisihi Abu Bakar radhiyallahu an. Maknanya dia tak akan datang jumpa dengan Abu Bakar. Dia tidak akan datang kepada Abu Bakar dan kata, wahai Abu Bakar, kenapa kau nak pergi perang dengan golongan yang tak nak bayar zakat? Okay, Abu Bakar, Umar, dia pasti takkan jumpa kerana dia dah tahu tentang hadis ini. Jadi dia kata di sini, dan tidak akan berhujah dengan hadis itu. Sebab sebab siapa tadi? Umar dia menggunakan hadis yang sama. Cuma pada apa yang digunakan oleh Umar, tidak ada penambahan lafaz yang di belakang itu tadi. Iaitu contohnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana Nabi kata apa? Orang yang terjaga darahnya daripada aku, maknanya tidak diperangi. Pertama apa tadi? Bila dia beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada Nabi. Ketiga, beriman dengan semua yang dibawa oleh Nabi SAW. Baru darah mereka ini terjaga daripada diperangi. Baik, sekarang ini bila Umar didatangkan hadis, dia cuma datangkan yang part depan tu saja. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kerana Umar melihat bila di kalangan golongan yang tidak mahu membayar zakat ini, mereka masih lagi beriman kepada Allah, masih lagi beriman kepada Rasulullah, cumanya tak nak bayar zakat. Mereka mengingkari bahawa bayar zakat itu wajib. Jadi Umar rasa kenapa kita kena perangi mereka? Kerana mereka ini masih beriman kepada Allah. Mereka masih beriman kepada Rasulullah SAW. Okay. Jadi kita nampak di sini, Umar sebenarnya dia menggunakan hadis yang sama. Cuma dia tak sebut tentang hal yang di belakang tu tadi. Iaitu yang Nabi kata apa?
mereka perlu beriman kepada keseluruhan yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Jadi kerana sesungguhnya hadis itu beserta tambahannya merupakan hujjah atas dirinya, iaitu hujjah kepada Umar radhiyallahu an. Dia pasti akan berhujjah dengannya dan jika Abu Bakar radhiyallahu an telah mendengar tambahan tersebut, dia pasti akan berhujjah dengannya dan tidak akan berhujjah dengan kias dan keumuman lafaz. Kerana dalam kisah ini kita lihat Abu Bakar dia tak berhujah dengan hadis ini. Abu Bakar dia gunakan pendapat dia yang mana merupakan kias dan juga keumuman daripada lafaz. Okey, nanti kita akan sebutkan apakah yang kias yang dia gunakan. Baik, seterusnya ya, settle ya tentang perenggan tersebut, kita dah selesai. Kita masuk kepada kes lain di sini. Baik, sabda Rasulullah SAW, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari aku kecuali dengan haknya, dan perhitungannya adalah kepada Allah. Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, sudah diketahui bahawa yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah para penyembah berhala, bukan para ahli kitab. Siapa para penyembah berhala dan siapa ahli kitab? Dan Imam An-Nawawi kata, mana saya punya baru nak bangun. Okey. Siapa penyembah berhala, siapa ahli kitab di sini? Siapa tahu? Apa beza penyembah berhala dengan ahli kitab? Apa dia? Kafir? Oh, penyembah berhala orang kafir. Ahli kitab bukan orang kafir. Macam mana? Tak dengar lah. Oh, penyembah berhala tak ada kitab. Ahli kitab ada kitab. Okey. Faham? Betul lah. Penyembah berhala memang tak ada kitab kan. Ahli kitab ada kitab. Betul. Okey. Cuma mesti ada jawapan yang lebih lagi kan. Itu jawapan tu. Ada yang lain? Apa dia? Penyembah berhala tak beriman. Ahli kitab beriman. Sama tadi jawapan dia. Okey, penyembah berhala tak beriman. Ahli kitab beriman. Ada jawapan? Cik ada jawapan tak? Tak ada. Tengok saya macam telan. Siapa nak cuba lagi? Belakang sekali. Kenapa duduk belakang? Takut kena tanya Kakak duduk belakang, selalu duduk depan tau. Hari ni duduk belakang sekali. Nak jawab tak? Kalau jawab saya tak dengar. Duduk belakang. Nak jawab? Apa jawapannya bagi? Ada jawapan? Tak ada. Kak Zah ada jawapan Kak Zah? Sama? Oh, semuanya sama. Okey. Kalau penyembah berhala, mereka ni orang yang sembah berhala yang mereka buat tu lah kan. Tapi kalau ahli kitab ni Yahudi Nasrani. Okey. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Kalau penyembah berhala yang sembah Lata, Uzza, nama-nama berhala mereka lah. Jadi mereka yang diserang pada konteks waktu itu, pada zaman Abu Bakar tersebut, ialah bukan di kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka yang diserang pada waktu itu asalnya mereka merupakan orang yang menyembah berhala. Kemudian mereka masuk Islam. Bila mereka masuk Islam,
Kemudian mereka ini tidak mahu, setelah Nabi SAW wafat, mereka cuma nak beriman kepada Allah, nak beriman kepada Rasulullah, tapi tidak mahu membayar zakat. Di kalangan yang menyembah berhala tu. Asalnya mereka di kalangan yang menyembah berhala. Okey, tapi kalau kita kata ahli kitab, di kalangan Yahudi dan Nasrani. Sekarang konteksnya ialah bukan berperang dengan mereka ini. Kerana Yahudi dan Nasrani kisahnya dah settle pada zaman Nabi SAW. Ya, baik. Kerana mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi mereka tetap diperangi. Okey dah. Maknanya situ yang kita serang, yang diserang pada zaman Abu Bakar tersebut ialah penyembah berhala. Asalnya adalah penyembah berhala. Baik, adapun makna wahisabuhu 'ala Allah. Dalam hadis Nabi SAW ada sebutkan wahisabuhu 'ala Allah, maknanya dan perhitungannya adalah kepada Allah. Adalah pada segala perkara yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Bukan perkara-perkara yang wajib mereka lakukan secara terang-terangan. Apa maknanya? Ya Kak Aisyah. Apa maknanya? Questionnya. Okey, sekarang ini Imam An-Nawawi kan sebutkan, maknanya dia syarahkan perkataan wahisabuhu 'ala Allah. Wahisabuhu 'ala Allah ni ialah sabda Nabi. Nabi kata perhitungannya adalah kepada Allah. Okey, makna perhitungannya adalah kepada Allah di situ, di sini Imam An-Nawawi kata apa? Pada segala perkara yang mereka lakukan, iaitu setelah orang yang dia ini masuk Islam. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan juga dia beriman kepada semua perkara yang Nabi SAW bawa. Untuk orang-orang yang beriman ini kan, segala perkara yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan perkara-perkara yang wajib mereka lakukan secara terang-terangan. Maknanya perhitungan itu yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi ialah pada Allah. Bukan perkara-perkara yang wajib mereka lakukan secara terang-terangan. Faham tak apa yang Imam An-Nawawi nak jelaskan? Faham ke tak? Kalau tak faham, cakap tak faham. Saya terangkan. Faham tak? Faham? Tak faham? Semua tak faham? Tak ada satu pun faham? Orang yang baru masuk Islam, okey? Salah. Sorry. Tersasar jauh sangat Kak Aisyah. Jauh sangat. Dia macam gini. Bila Nabi kata wahisabuhu 'ala Allah, perhitungannya adalah kepada Allah. Sekarang ini orang tu dia dah peluk Islam. Okey. Apa yang dia buat secara terang-terangan itulah kita terima. Maknanya dia solat, dia bayar zakat, dia puasa, dia jalankan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita terima. Tapi apa yang sembunyi maksudnya sama ada dia ikhlas ke dia tak ikhlas, itu bukan tugas kita. Perhitungannya kepada Allah, tu maksudnya. Yes, maknanya kita balikkan ia kepada Allah. Sebab tu Nabi kata apa? Wahisabuhu 'ala Allah. Sekarang ini Nabi kata yang terjaga darahnya, kita tak boleh perangi mereka ini sebab apa? Dia beriman kepada Allah. Dia adalah orang yang beriman kepada Nabi SAW dan dia melaksanakan semua perintah Allah. Okey, tapi kemudian kalau kita tengok dia ni macam tak ikhlas ke apa, itu bukan urusan kita. Nabi kata apa? Takkan kita nak perangi orang itu kalau kita nampak dia tak ikhlas. Jadi wahisabuhu 'ala Allah.
perhitungannya kita balik pada Allah. Itu bukan kerja kita. Tugas kita ialah, okey, dia dah beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, dia solat, dia puasa, dia bayar zakat, dah settle. Kita nampak begitu, dia seorang yang beriman kepada Allah. Kita nampak dia sebagai seorang Muslim. Kita tak boleh nak meragukan, dia Islam ke bukan itu bukan kerja kita. Kita tak boleh nak meragukan, dia Islam ke bukan tuan-tuan masuk Islam ni sebab nak kahwin je. Itu bukan kerja kita. Apa dia? Kita tak boleh sangka, kita tak boleh nak buruk sangka, kita tak boleh nak tebak apa yang ada dalam hati dia. Yang penting dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Kan macam orang nak kahwin kan, dia convert kan. Okey, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tak boleh kata, tuan-tuan sebab nak kahwin, sebab tu ucap 2 kalimah syahadah. Boleh percaya ke dia punya Islam? Itu bukan tugas kita. Yang penting dia dah ucap 2 kalimah syahadah, dia dah mengaku dia percaya kepada apa yang dibawakan oleh Nabi SAW dan dia mengaku dia beriman kepada keseluruhannya, dah settle dah kita. Darah dia terjaga. Maknanya kita dah tak boleh nak perangi dia, kita kena jaga hak-hak dia sebagai seorang Muslim. Kena jaga hak-hak dia sebagai seorang Muslim. Tak boleh kita nak ganggu dia. Kau ikhlas ke tak? Okey, buka dada kau. Ikhlas ke tak? Ini semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan urusan kita. Okey. Baik. Sebab itu di sini kita lihat penerangan Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi dia menambahkan penerangan di sini, kata apa? Di dalamnya dijelaskan bahawa orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, maka keislamannya diterima secara zahir. Orang itu dia beriman, secara zahirnya kita nampak dia beriman kepada Allah. Dia orang Islam, kita terima begitu. Tapi kalau dia sembunyikan kekufurannya dalam hati, maknanya dalam hatinya dia tak beriman kepada Allah, dah sudah. Itu antara dia dengan Allah, kita tak boleh nak kata kau ni orang yang kafir, tak boleh kata begitu. Kita kena terima keislamannya secara zahir. Demikianlah pendapat majoriti ulama. Sedangkan Malik, pendapat Imam Malik bahawa taubatnya seorang zindik tidak dapat diterima. Zindik ni apa? Zindik ni siapa? Siapa tahu zindik? Kenapa whiteboard tak ada? Dia lupa, tak apa, sebab cuti kan dia lupa. Zindik maknanya orang yang mengingkari syariat. Dia dah Islam, tapi kemudian dia mengingkari syariat. Orang yang begini kita panggil dia orang zindik. Orang yang zindik, maknanya dia keluar daripada penerimaan syariat tersebut. Dan itu juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal, semoga Allah meredai keduanya. Jadi ada di kalangan pendapat, di kalangan para ulama, mereka melihat kalaulah orang ini, dia ni dah Islam, kemudian dia adalah orang yang tidak menerima, dia mengingkari apa yang terdapat dalam syariat Islam, kita panggil dia orang zindik. Dan bila dia bertaubat, menurut pendapat Imam Malik, taubatnya tidak diterima. Begitu juga pendapat daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi nanti kita akan bincangkannya pendapat-pendapat di kalangan para ulama tentang taubatnya seorang zindik. Dan inilah penjelasan Imam Al-Khattabi. Senangnya kita nak kata begini ya muslimah. Kalau kita lihat orang itu secara zahirnya dia adalah orang Islam, maka kita terimanya sebagai orang Islam. Tak kiralah dia pakai tudung ke tak pakai tudung. Tak kiralah dia pakai macam mana. Tapi bila dia kata di Islam, kita terima, kau adalah orang yang beriman kepada Allah, Muslim. Kalau dia munafik ke apa kan, itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai seorang hamba, kita cuma berhati-hati dengan dia, itu je. Jangan kita nak tiba-tiba jatuhkan hukum. Ni bukan Islam ni. Kan? Dia ni hati dia tak Islam. Itu bukan tugas kita. Sama juga pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, golongan munafik baru muncul. Di mana? Madinah, betul. Dekat Makkah ada tak? Masa Nabi berdakwah di Makkah, ada tak golongan munafik? Tak ada. Lepas Nabi berhijrah ke Madinah, barulah muncul golongan munafik, baru turun ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang munafik ni. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi, ada golongan munafik di kalangan
kamu di Madinah. Maknanya mereka ni memeluk agama Islam tak ikhlas. Mereka memeluk agama Islam kerana nakkan kedudukan. Sebab waktu itu bila Nabi SAW mula-mula datang ke Madinah, tak ada apa-apa, tak ada status. Maksud saya tak nampaklah bahawa Nabi ni adalah seorang pemimpin yang berjaya. Setelah berlakunya peperangan, kerana pada konteks itu peperangan ini menunjukkan kehebatannya. Konteks zaman Nabi, konteks zaman lama-lama, sebab tu orang lama-lama ni dulu-dulu suka perang. Sikit perang kan, itu nampak sikit perang. Siapa yang perang, dia dapat kuasai satu kawasan, dia hebat gitu. Jadi itulah konteks pada zaman Nabi SAW. Jadi bila berlaku peperangan pertama, peperangan apa? Alah, susahnya soalan. Peperangan Badar, okey. Peperangan Badar. Setelah berlaku peperangan Badar, tentera Muslimin menang. Nampak kehebatan. Oh, Muhammad ni rupanya dia mampu memimpin Madinah. Dia seorang panglima yang hebat. Dia boleh menguasai keadaan. Dia boleh dapat. Itulah yang menyebabkan ramai orang melihat, oh, Islam ni hebat. Itu yang menyebabkan si Abdullah bin Salul pun peluk Islam. Yang ketua munafik tu. Okay. Baru dia punya pengikut-pengikut ni sama-sama masuk Islam dengan dia. Adalah golongan yang kita lihat pada waktu itu yang sebenarnya tidak berpihak kepada Nabi. Tetapi mereka menunjukkan zahirnya sebagai seorang Muslim. Mereka solat bersama dengan Nabi. Pergi berperang sama-sama tau dengan Nabi. Biasanya orang munafik ini. Mereka ni adalah golongan yang selalunya di depan Nabi, oh kita support, oh kita sokong apa Nabi cakap. Belakang Nabi, ya je tu. Siapa nak support dia boleh pergi lah. Ni orang munafik macam tu. Belakang Nabi mereka bersekongkol dengan Quraisy Makkah. Mereka bersekongkol dengan Yahudi untuk menjatuhkan Nabi SAW. Ini pada zaman Nabi SAW begitu. Jadi kita nampak, adakah Nabi SAW menyerang mereka? Tak ada. Tidak ada peperangan di mana yang berlaku antara orang Islam dengan munafik. Memang tak ada berlaku peperangan itu. Nabi tak serang. Di kalangan para sahabat ada bertanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kita tak serang orang munafik? Engkau tahu mereka ni orang yang mana berkhianat untuk agama ni. Nabi kata apa? Adakah kalian ingin orang kata kita ini memerangi saudara kita sendiri? Sebab apa? Pada zahirnya nampak mereka ni solat bersama dengan Nabi di Masjid Nabi. Kan? Di Masjid Nabawi solat bersama dengan Nabi. Duduk dalam mesyuarat, duduk dalam majlis-majlis Nabi. Kalaulah Nabi pergi serang orang-orang ini, maknanya Nabi bunuh orang-orang ini, musyrikin maka akan kata, kau tengok Muhammad, dia bunuh orang yang masuk Islam. Sebab tu Nabi SAW tak perangi mereka. Kerana zahir mereka adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Dia akan jadi fitnah. Dia akan jadi orang menjadi bual mulut orang. Kita tengok, teruknya Muhammad bunuh orang-orang yang masuk Islam ya. Tapi kita nak kata apa? Oh, Allah turunkan wahyu, orang ni munafik. Orang nak percaya? Orang tak percaya. Orang tak percaya macam tu. Kerana apa? Zahirnya nampak mereka adalah orang yang solat. Orang yang betul-betul bayar zakat, yang sokong Nabi SAW, yang pergi berperang bersama dengan Nabi SAW. Sebab itu Nabi kata apa? Wa hisabuhu ala Allah. Perhitungan mereka ini, apa yang ada pada hati mereka itu ialah kita serahkan ia pada Allah SWT. Sebab itu, ada satu peristiwa yang saya nak bawa di sini. Peristiwa di mana Usama ibn Zaid, dia ini pernah diutuskan oleh Nabi SAW untuk pergi berperang. Jadi Usama ibn Zaid, bila dia pergi berperang ni, biasalah tentera muslimin ni ialah orang yang jiwanya pemberani. Mereka orang yang mana kalau pergi berperang bermati-matian. Dia tak takut dengan musuh. Jadi Usama bin Zaid dia ceritakan, kami pergi ke sebuah tempat yang namanya Juhainah. Dan kami berperang di situ. Di mana dia kata, fa'adraktu rajulan, maka aku dengan seorang, dalam riwayat yang lainnya, dia dengan satu orang Ansar ini, diorang tag team untuk perang, untuk lawan seorang lelaki ini. Okey, bila dah lawan, yang si lelaki Ansar ini serahkan kepada Usama untuk habisilah lelaki yang sedang dia perangi, sedang dia lawan ini. Tapi dia kata apa? Bila dia nak hunus pedang kepada lelaki ini pun kata apa? La ilaha illallah.
Tadi Nabi kata apa? Kalau orang sebut la ilaha illallah maknanya darahnya terjaga kan? Tak boleh untuk kita bunuh dia. Tapi Usama tetap bunuh. Usama bunuh, habis, mati lelaki tu. Lepas perang, Nabi dapat cerita, sampai cerita tu kepada Nabi. Jadi Usama pun hadap kepada Nabi, dia ceritakan kepada Nabi lah tentang kisah lelaki ni. Oh, aku dengan lelaki Ansar tu tak kira. Dia semua kan. Last bila aku nak bunuh dia, dia pun ucap la ilaha illallah. Aku pun bunuh dia. Nabi tanya dia, aku tahu, kau bunuh dia? Nabi soal gitu, kau bunuh dia? Yelah, sebab apa? Dia kata orang ini dia takut dengan pedang. Sebab tu aku bunuh dia. Dalam riwayat lain dia kata apa? Orang ini dia cuma nak lindungi diri dia je. Sebab tu aku bunuh dia. Nabi tanya lagi, aku tahu, kau bunuh dia Usama? Usama dah diam. Nabi kata kepada Usama gini, afala asyaqta an qalbi. Engkau dah belah ke dada dia? Kau dah belah ke dada dia? Kau tahu ke sama ada dia ucapkan tu ikhlas ke tidak? Nabi tanya gitu dengan Usama. Kau dah belah dada dia? Afala asyaqta an qalbi, sehingga hatta ta'lama, sampai engkau tahu aqalaha amla, sehingga engkau tahu adakah dia betul-betul menyebutkan la ilaha illallah itu ataupun tidak. Ini persoalan yang Nabi ajukan kepada Usama ibn Zaid. Yes, orang tu dah sebut la ilaha illallah, kemudian kau bunuh dia. Kau kata apa tu, dia ni orang yang mungkin sebab dia takut dengan pedang yang aku sedang bunuh, sebab tu dia ucap la ilaha illallah. Ataupun dia adalah orang yang tadi Usama kata apa, dia nak lindungi diri dia supaya dia tidak dibunuh oleh aku. Sebab tu dia ucap la ilaha illallah. Tapi Nabi tanya balik pada dia, engkau dah belah ke dada dia? Engkau tahu ke, kau nampak ke dalam hati dia betul-betul dia ucapkan la ilaha illallah ataupun tidak? Ini soalan Nabi kepada dia. Dan Nabi SAW ucapkan hal itu berulang-ulang kali kepada Usama. Sehingga Usama kata, ya Allah, aku harap aku adalah orang yang baru peluk agama Islam. Maknanya, aku rasa berdosa sangat kerana aku telah membunuh satu jiwa yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ini nak tunjukkan kepada kita begini. Kalau orang tu dia dah ucap la ilaha illallah, dah sudah. Kita terima dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kita tak boleh nak tanya, kau ikhlas ke tak ni? Itu bukan tugas kita. Bukan tugas kita. Sampai kita kalau berlaku dalam medan peperangan, kita tak boleh bunuh dia. Ini dalam agama kita begitu. Kalau bila kita nak hunus pedang tu kepada dia, tiba-tiba dia kata, aku beriman kepada Allah. Dah sudah, okeylah. Kita tak ada lagi, tak ada lagi kewajipan nak bunuh musuh ini. Kerana apa? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah itu tadi. Dan ini yang Nabi kata kepada Usama bin Zaid tu. Engkau dah belah ke dada dia? Nampak ke dalam dada tu? Dia ikhlas ke tak ikhlas? Jadi ini pengajaran untuk diri kita juga. Apa yang kita nampak pada zahir seseorang itu, okey, contoh, orang tu dulu dia tak pakai tudung, tiba-tiba dia pakai tudung. Kita siapa nak kata, tanda tak ikhlas, pakai tudung orang ni? Itu bukan kerja kita. Dia dah pakai tudung, Alhamdulillah. Alhamdulillah dia pakai tudung, dia tutup aurat, kan? Tugas kita ialah doakan yang baik-baik untuk orang itu. Tugas kita bukan nak pergi tengok hati dia ikhlas ke tak. Contoh lagi saya kata, mungkin ada orang, dia tunjukkan dia baca Al-Quran. Dia ambil video kepada tunjuk baca Al-Quran. Kita kata, ambil video baca Quran ni orang tak ikhlas ni, macam inilah kerja dia. Tugas kita bukan itu. Kalau dia buat begitu, ikhlas ke tak ikhlas, wa hisabuhu 'ala Allah. Ini yang Nabi nak ajarkan kepada kita. Apa yang dia buat, yang kita nampak pada zahirnya, yang dia tunjuk kepada kita, dah sudah, zahirnya begitulah kita nampak, Alhamdulillah. Kita tak boleh nak kata, tanda tak ikhlas, ni orang ni semua kan, nak tunjuk-tunjuk orang, riak. Hayat kita, ni semualah geng-geng riak ni. Riak ni tak masuk syurga. Kita mentang-mentang baru belajar, ayat kita pun bukan main. Orang riak ni tak masuk syurga. Allah heret muka dia masuk dalam api neraka. Padan muka dia tu nanti kan nak sangat tunjuk orang. Itu bukan tugas kita. Apa yang kita nampak hari ini, orang letak ke dekat Facebook, orang letak dekat Instagram, orang tunjukkan kepada kita, dah sudah. Kita doakan Alhamdulillah. Alhamdulillah baik orang begini, dah sudah begitu. Kalau kita nak kata dia ikhlas tak ikhlas, itu bukan tugas kita. Ia tugas Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan itu yang Nabi SAW sebutkan tu tadi. Wa hisabuhu 'ala Allah. Sampai dalam medan peperangan pun kalau dah begitu, apatah lagi kalau bukan medan peperangan. Betul tak? Kalau dalam bukan medan peperangan sekarang kita ni, konteks kita hari ini, banyak orang yang kita nampak, mungkinlah kalau kita nampak macam konon dia ni macam tak ikhlas, dia dah sudah simpan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak pergi siku kaunter. Tengok. Orang riak. Riak nak tunjuk-tunjuk datang kuliah. Macam gitu kan. Riak orang ni macam. Kita bukan orang yang begitu. Makin kita belajar, kita kena makin jaga. Tutor kata kita, makin kita perlu jaga apa yang kita fikirkan, makin perlu kita jaga apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Okay. Kalau baiklah yang kita bisikkan, baiklah yang kita ucapkan, insya-Allah baik-baiklah semuanya. Tapi kalau kita ni dah mula fikir yang jahat, mula fikir yang tak baik tentang orang lain, susah. Memang kita pula yang jadi begitu. Kan keseluruhannya diri kita adalah sedemikian. Okey, baik, selesai perbincangan tadi tentang wahisabuhu 'ala Allah. Seterusnya kita lihat di sini perbincangan yang lain kita selesai tadi perbincangan itu. Al-Qadi Iyad menyebutkan makna hadis itu, dia berkata, terjaganya darah, jiwa dan harta bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah adalah satu ungkapan tentang sambutan terhadap keimanan. Jadi sesiapa sahaja bila dia mengucapkan la ilaha illallah, kita sambut ucapan ini sebagai satu yang mana kita raikan, kita welcome orang itu sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kita tidak boleh menolak sesiapa yang nak mengucapkan la ilaha illallah itu tadi. Okey, tak boleh nak kata dulu pernah masuk Islam keluar balik kan, ni betul-betul ke nak masuk Islam. Kita tak boleh kata gitu. Maknanya kalau dia nak masuk Islam, alhamdulillah kita welcome dia, okey kau masuk Islam. Sedemikian. Kita tak boleh tolak, betul ke nak masuk Islam, kalau tak ikhlas jangan masuk ingat kalau tak ikhlas jangan keluar, sila. Nampak pintu kan keluar. Kita tak boleh cakap gitu. Sebab itu bukan kerja kita tadi kita dah sebutkan tadi. Sebab tu dia kata tadi, bila orang itu dengan ungkapkan la ilaha illallah, ini merupakan satu ungkapan yang mana kita sambut dia. Okey, tentang keimanan yang dia ungkapkan itu tadi. Dan sesungguhnya yang dimaksudkan dengan hadis itu adalah orang-orang musyrik Arab, para penyembah berhala dan orang-orang yang tidak bertauhid. Jadi di sini Al-Qadi Iyad ketika dia syarahkan hadis tersebut, bila kita kata orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tadi, kita fahami ialah sebagai orang yang musyrik di kalangan orang Arab dan juga mereka yang menyembah berhala dan orang yang tidak bertauhid. Orang yang tidak bertauhid ni maknanya mereka yang mensyirikkan Allah. Tak kira apa pun, siapa pun mereka. Sebab kalau kita cuma berpegang kepada definisi yang pertama tadi, orang-orang musyrik Arab, maknanya kita kata orang Arab lah yang musyrik, itu saja. Ataupun kalau kita kata para penyembah berhala, okey, orang yang menyembah berhala sajalah. Kalau yang selain itu tidak. Tapi di sini bila masuk kepada definisi yang ketiga, iaitu orang-orang yang tidak bertauhid, bermakna sesiapa sahaja yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira dia buat apa. Okey, contoh tadi yang diberikan yang pertama tadi yang disebutkan ialah dia kata orang yang menyembah berhala, bukan ahli kitab. Tapi bila masuk kepada definisi Al-Qadi Iyad, dia buat semua sekali. Dia masukkan semua sekali dalam definisinya. Maknanya tak kiralah sama ada dia orang Arab ataupun dia menyembah berhala, yang penting sekarang ialah dia tidak mentauhidkan Allah. Maknanya dia mensyirikkan Allah, dia menduakan Allah. Tak kira apa pun dia buat. Kalau orang itu, dia dah kata pokok tu sama macam Allah, kira dah masuk dah dalam hal ni. Okey, kira dah masuk dalam hal ni. Kalau ada orang kata, benda ni bomoh ni bagus ni, hebat dia ni, dia boleh buat kita ni daripada hitam jadi putih. Kita percaya kepada power dia tu tadi kan? Maknanya kita dah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. So di situ dia termasuk sekali, maknanya terangkum sekali dalam maksud yang diberikan oleh Al-Qadi Iyad. Baik, sebab kepada mereka lah Islam itu didakwahkan. Jadi untuk orang-orang yang begini, kita dakwahkan Islam, maknanya kita bawa dia kembali kepada kepakal jalan.
orang-orang yang begini. Kita dakwahkan Islam itu, kita berikan ia kepada satu kefahaman Islam yang betul. Okey, bila mereka dah kembali kepada la ilaha illallah, maka terjagalah nyawa mereka, harta mereka dan segala-galanya tentang diri mereka. Adapun untuk orang-orang yang telah mengikrarkan tauhid, ni macam kita lah. Kita ni dah sedia Muslim, dah sedia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal tersebut belumlah cukup bagi mereka dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah agar harta dan jiwanya terjaga. Untuk orang yang baru masuk Islam, ataupun untuk orang yang baru membersihkan dirinya daripada hal-hal yang syirik, bila dia dah ucap la ilaha illallah, itu dah cukup untuk kita terimanya sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah. Tetapi kalau orang yang mana sudah sedia Muslim, yang mana dia memang dah mengikrarkan tauhid itu, dan kita memang kenal lah lama dah orang ni, 40 tahun, 50 tahun dah peluk agama Islam, ataupun dah memang kita tahu dah kawan kita ni orang Muslim dah, dia tak cukup dengan hanya sekadar ucap la ilaha illallah. Okey, ada syarat-syarat yang lain di sini. Maka dia kata begini, akan tetapi harus disertai dengan pengakuan bahawa Muhammad adalah Rasulullah, dia mesti mendirikan solat dan menunaikan zakat. Kerana ucapan la ilaha illallah, hanya kita ni ucap tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu sahaja. Okey, di mana tidak ada penyebutan tentang Nabi. Tidak ada satu manifestasi yang menunjukkan bahawa kita ini orang yang solat ataupun bayar zakat. Tapi kalau sekiranya orang ini dia dah memang sedia Islam, yang mana dia mengikrarkan tauhidnya, dah memang kita tahu dia orang beriman kepada Allah, ada perkara-perkara lain yang perlu dia lakukan sebagai syarat yang menunjukkan bahawa dia benar-benar orang yang beriman kepada Allah, iaitu mesti dia ucapkan beriman kepada Nabi SAW, dia adalah orang yang solat dan juga membayar zakat. Baik, aku berkata, aku di sini ialah siapa? Imam An-Nawawi sekali lagi. Okay? Imam An-Nawawi dia kata begini, hal tersebut juga harus diikuti dengan beriman kepada seluruh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maknanya kalau tadi kita kata, okeylah dia ucap la ilaha illallah, kemudian dia mesti beriman juga kepada Nabi SAW, mendirikan solat dan menunaikan zakat. 4 saja. Nanti kata okey 4 je lah, yang lain tak payah. Nanti orang kata begitu kan? Baik, di sini Imam An-Nawawi kata apa? Kita kena lengkapkan syarat itu, di mana dia mesti diikuti dengan beriman kepada keseluruhan syariat. Termasuklah puasa, tidak berzina, tidak makan rasuah, tidak berjudi, dan kesemuanya perkara yang ada dalam syariat ini dia beriman dan dia taat kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang lain oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang disebutkan di dalam kitab ini, iaitu sampai mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan beriman kepada aku, iaitu kepada Nabi SAW, serta kepada perkara yang telah aku bawa. Okey, wallahu a'lam bissawab. Sampai sini sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Nak tanya apa-apa? Ada yang tak faham tak? Ada yang hujan, samar-samar, kelabu. Tak nampak, berasap tak berasap, jerebu pun tak ada. Okay. Ada yang samar-samar? Kalau ada, boleh tanya. Ustazah jawab. Ada tak? Kak Aisyah nak tanya ke apa? Ya, sila Kak Aisyah. Sorry, tak dengar. Ria, okey. Dia pakai motivasi, okey.
boleh mendatangkan riak. Okey, sekejap Kak Aisyah. Dia kata kita perlu selalu upload. Kita yang mempunyai diri. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, okey, faham, faham, faham. Jadi soalannya, okay, adakah kita perlu berhenti daripada melakukan kebaikan? Maknanya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Okay, okay, soalan Kak Aisyah sekarang ni lah, kalau kita tahu keep on uploading something yang baik kita buat dalam, oh dia tak agree people keep on uploading something yang baik kerana ia boleh mendatangkan pandangan bahawa orang itu riak. Maknanya kalau kita buat sesuatu yang mana orang lain boleh rasa kita riak, kenapa kita kena buat? Lebih baik kita tinggalkan, kurangkan. Okey, faham. Jadi adakah nak buat ataupun tidak? Buat je. Dia macam ini Kak Aisyah. Apa yang saya lihat, social media terlampau banyak menayangkan perkara yang tidak baik. Okay. So kita kena counter back that thing. Faham tak? Kita nampak bila kita buka Facebook, IG, mungkin kalau orang yang ada TikTok, saya tak adalah sebab saya malas benda-benda macam ni banyak sangat. Saya punya Twitter pun dah kena suspended. Okay. Sebab saya tak aktif kan kat situ. Bila kita buka social media kita, kita akan nampak banyak sangat perkara yang tak baik. Okay, terutamanya di kalangan muslimah-muslimah ni lah, maaf ya saya sebut, mereka akan upload banyak benda-benda yang tak baik. Yang mana orang lain nampak, orang lain mungkin rasa teruja untuk buat benda yang tak baik sebagaimana ditunjukkan. Jadi, kita ni sebagai orang yang baik, bagi saya kita kena tunjukkan apa sebenarnya perkara yang betul, apa sebenarnya perkara yang salah. Jadi kalau kita tunjuk, contoh, kita baca Al-Quran, Alhamdulillah. Bagi saya itu perkara yang baik. Yang penting hati kita. Kita yang kena jaga diri kita kan. Kalau kita tahu, kalau aku upload ni aku takut aku riak, okey jangan upload. Tapi kalau kita upload ataupun kita tunjukkan dengan niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala buka hati orang lain juga untuk sama-sama dengan kita berjuang sama-sama menjadi muslimah yang baca Al-Quran, muslimah yang belajar, duduk dalam kuliah, buka kitab dan sebagainya, dipersilakan. Bagi saya itu adalah perkara yang baik. Kerana kita tunjukkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Kalau sebab Nabi pesan kepada kita, kalau kita buat perkara yang baik, orang lain ikut perkara itu, okay, berkaitan dengan agama ini, kita akan dapat pahala sebagaimana apa yang orang lain itu ikut kita. Dan Allah tak kurangkan kepala dia, Allah juga tak kurangkan kepala kita. Tapi, okay, satu perkara yang kita kena ingat, kalau kita tunjukkan perkara yang tak baik, kita buat perkara yang sia-sia, orang lain ikut perkara yang sia-sia itu, kita akan dapat perkara yang sama. Okey, akan dituliskan perkara yang sama sebagaimana orang itu buat. Jadi sebab itu, apa yang kita nak tunjukkan biar perkara-perkara yang baik. Kita kena penuhkan social media kita ini dengan hal-hal yang baik. Supaya orang lain terbuka hatinya. Untuk buat perkara yang baik, untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang orang lain rasa tentang diri kita, itu masalah jiwa dan hati dia. Saya selalu berpandangan begitu. Kalau orang itu rasa, riak, ini tak bagus, gini, itu masalah hati dia. Okey, itu masalah hati dia. Kalau dia nak kata kita riak, itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik pada hadis yang sedang kita bincangkan ni tadi. Nabi ingatkan kepada kita, wa hisabuhu 'ala Allah. Kalau betul kita riak, okey, itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kalau betul kita ni upload something kerana kita ni nak tunjukkan kepada orang, itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain dia tak berhak untuk kata kita riak dan sebagainya. Bimbang-bimbang kita tersalah, kita yang dosa tau. Betul tak? Jadi apa pun sebab tu tadi hadis ni ajarkan kepada kita, apa pun yang kita lihat orang lain buat, kita pulangkan ia kepada Allah. Kalau kita nampak yang baik, alhamdulillah, kita doakan yang baik. Itu saja. Itu tugas kita.
Kalau dia ikhlas tak ikhlas dah sudah. Okey, dah sudah. Yang penting kita buat baik, terus-terusan buat baik. Kerana kita nampak dunia sekarang ini orang buat jahat begitu banyak. Dan orang tak malu tayangkan kejahatan. Tak? Orang tak malu tayangkan kejahatan. Orang tak malu buka aib mereka ini di hadapan orang ramai. Kenapa saya kata di hadapan orang ramai? Sebab kita ada handphone. Handphone ini semua orang lihat. Yang kenal tak kenal, sedara bukan sedara, adik-beradik bukan adik-beradik, semua nampak aib kita. Sebab kita tontonkan. Kita tayangkan apa yang tak perlu, apa yang orang tak, orang kutuk kita tu lah, kita tayangkan. Terlalu banyak perkara yang tak baik. Jadi kita sebagai, orang nak kata macam ni, muslimah ni lah ya, kita kena tayangkan yang baik-baik sekarang ni. Itu tugas kita. Supaya muslimah yang lain dia dapat contoh yang baik, alhamdulillah dia pun nak ikut sebagaimana kita. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau kita rasa kita riak, okeylah. Okey, jangan buat, senang saja. Kalau kita rasa kita riak, aku rasa aku riak lah, dah stop. Jangan buat. Cuma sayanglah bagi saya, sayang. Kita dah mengurangkan perkara-perkara yang baik yang sepatutnya kita tonjolkan. Okey, wallahu alam. Itu jelah pendapat saya. Berbalik kepada hadis itu tadi. Okey, Kak Aisyah ya. Okey, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.